Ya, aku tahu banju, Aloha, Assalamualaikum dan selamat petang buat semua followers, subscribers dan kawan-kawan. Selamat sore juga abang ucapkan kepada teman-teman daripada negara tetangga Indonesia. Kepada yang pertama kali baru sampai ke channel ni, abang ucapkan selamat datang. Welcome to my channel. Dan sekiranya korang berminat dengan konten-konten yang ada dalam channel ni, abang jemput untuk korang tekan button subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru akan datang. Hari ni abang nak kongsikan pasal drag pada reel pancing korang. Sebelum tu abang nak bagi tahu yang ini adalah pendapat peribadi yang mana abang dapat melalui pembacaan daripada video dan juga daripada sumber-sumber rujukan yang boleh dipercayai lah. Apa tu reel drag? Kita pergi secara umum. Reel drag tu adalah plate geseran yang terdapat dalam reel korang. Tak kira lah sama ada reel baitcaster ataupun juga spinning reels. Itu adalah definisi umum, general info apa tu reel drag. Macam mana drag berfungsi? Abang akan cuba terangkan kepada korang semudah dan sesantai mungkin untuk korang senang faham macam mana dia berfungsi. Macam korang tahu, dalam reel baitcaster kita ada macam-macam jenis braking. Contoh dia, kita ada digital control. Kemudian kita ada magnetic braking system. Lepas tu kita ada centrifugal braking system. Dan kita juga ada dual braking system. Tapi itu adalah braking system yang kita guna dan berfungsi bila kita cast. Tetapi bila fish on, bila kita strike dan bila kita hook up ikan, plate geseran tadi tu dia akan mengawal kadar tali yang keluar tu mengikut kesesuaian yang korang tetapkan. Dia ada consequences dia, akibat dan risiko sekiranya drag itu tidak dikunci dengan betul. Dipendekkan cerita, drag ni adalah braking pad dan juga mekanisme keselamatan untuk mengawal tali daripada keluar berlebihan ataupun tak keluar secara langsung. Yang mana bila tak keluar secara langsung tu dia akan menyebabkan tali putus, dia boleh menyebabkan rod patah dan dia juga boleh menyebabkan kerosakan pada komponen di dalam sesebuah reel, gear, shaft dan sebagainya. Jadi macam abang cakap tadi, drag ni berfungsi sebagai brake masa ikan tarik tadi. Kalau kita kunci terlalu ketat, tali susah nak keluar dan dia boleh menambah beban ataupun tekanan pada tali, pada rod yang boleh memungkinkan, boleh menyebabkan tali putus, rod patah ataupun komponen kat dalam pecah. Tapi bila drag ni terlalu longgar pula, dia akan menyebabkan tali keluar dengan mudah dan ini akan menyebabkan potensi untuk ikan lucut, ikan rabut adalah tinggi. Yes, fish on. Wow. Jangan masuk. Keluar. Oh, kasar. Oh, aduh. Jadi drag ni main peranan besar untuk mengawal pergerakan keluar masuk tali, sama ada terlalu loose ataupun terlalu ketat. Setting yang betul akan sangat-sangat membantu korang dekat lapangan nanti. Begitu juga dengan reel spinning. Reel spinning juga ada drag yang mana fungsi dia tetap sama, mengawal pergerakan keluar tali itu semasa ikan tarik. Sama juga macam baitcaster tadi. Kalau spinning machine ni kita ikat drag terlalu kuat, tali susah nak keluar. Kalau drag terlalu longgar pula, tali terlalu senang keluar dan dia boleh menyebabkan rabut. Pentingnya kita set drag pada kadar yang bersesuaian. Abang tak cakap kadar yang betul, kadar yang bersesuaian. Menyentuh pasal kadar setting drag yang bersesuaian, abang sebut yang bersesuaian bukan yang betul, kerana tidak ada jawapan yang spesifik. Dalam industri mancing ni, kita tak ada rules ataupun set undang-undang yang mengatakan yang ni betul, yang ni salah, yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat. Dalam memancing, kita kena jadi fleksibel. Berbalik pada kadar setting drag tadi, tak ada jawapan yang spesifik. Korang buatlah research, korang pergilah belajar kat mana-mana, korang tengoklah video seberapa banyak. Ada terlalu banyak pendapat mengenai cara setting drag yang betul. Jadi kalau dah ada 10 pendapat
Dia kata dia betul, dia kata dia betul, dia kata dia betul. Siapa yang betul sebenarnya? Sebab tu abang cakap, kita tak boleh guna perkataan betul. Kita guna perkataan yang bersesuaian. Itu yang sebaiknya. Kalau korang tanya abang, cara setting drag yang bersesuaian, ada beberapa faktor yang korang kena tengok. Pertama sekali, lokasi padang pancing korang. Tasik, sungai, laut. Kemudian korang kena tengok pula kawasan tu open, berstruktur, berbatu atau sebagainya. Yang keduanya, korang kena tengok target fish korang apa. Kalau dekat laut tu agak mudah untuk menentukan kadar drag. Sebab laut kita main kawasan yang open. Kecuali ada certain spesies ikan-ikan demersal, ikan-ikan dasar yang suka duduk dekat dalam structure. Yang tu kita kena pandai setting drag. Kalau tak, kita akan putih mata. Kalau permainan di laut tu dia tak jadi berapa isu sangat lah. Sebab laut biasanya open, kawasannya luas, dalam. Berbanding dengan permainan freshwater. Kalau di tasik-tasik tu ada pokok tombang, ada balak tombang, kemudian ada samai dan sebagainya. Kita nak kena hati-hati dalam menyesuaikan setting drag supaya chances kita untuk landing ikan tu lebih tinggi. Daripada pembacaan, terlalu banyak pendapat mengenai cara setting drag yang betul. Rujukan pertama adalah accuratefishing.com. Mengikut pendapat accuratefishing.com, kadar setting drag yang betul adalah 1/4 ataupun 1/3 daripada kekuatan tali. Contohnya, kalau kita guna tali berkekuatan 40 LB, 1/4 ataupun 1/3 itu adalah 10 hingga 13 LB. Iaitu lebih kurang 4.5 kilo hingga 6 kilo drag. Mengikut shotstrong.com, kadar ketetapan real drag yang betul adalah pada kadar 20 hingga 30% daripada kekuatan tali. Contohnya tali 15 LB. Katakanlah kita akan kunci drag pada 20% kekuatan tali 15 LB. 20% daripada kekuatan tali 15 LB bersamaan dengan 3 LB. Lebih kurang 1.3 kilogram. Kalau untuk saltwatersportman.com pula, mereka berpendapat untuk tali mono 20 LB dan ke bawah, kadar setting drag yang betul adalah 20% daripada kekuatan tali. Kalau tali mono yang berkekuatan antara 30 hingga 50 LB pula adalah sebanyak 25% daripada kekuatan tali. Bagi tali mono berkekuatan 80 hingga 130 LB, mereka cadangkan kekuatan drag tu pada kadar 30% daripada kekuatan tali tu. Itu untuk tali mono. Tapi untuk tali braided pula, dia orang cadangkan tali 20 LB ke bawah, setting drag pada kadar 15%. Dan mereka berpendapat untuk tali-tali braided yang berkekuatan 65 LB dan ke atas, kadar terbaik adalah sebanyak 25% daripada kekuatan tali. So, daripada sini korang dah nampak kan, ada macam-macam pendapat mengenai kadar setting drag yang betul. Tak ada satu jawapan pun yang tepat. Dalam mancing ni, dia kena ada flexibility. Kita tak boleh berpegang pada satu rule sahaja. Kita kena adjust mengikut kesesuaian. Sebab tu perkataan dia adalah kesesuaian, bukan perkataan yang betul. Sebab betul pada kita tak semestinya betul pada orang lain. So, kesimpulan dia kat sini pada abang, kadar yang bersesuaian untuk setting drag pada sesebuah reel adalah antara 15 hingga 30% daripada kekuatan tali ataupun daripada maksimum rating yang tertulis pada rod. Sekiranya korang menggunakan tali ataupun mainline yang melebihi daripada spek rod. Contoh dia, rod 10-20 LB. Tapi korang guna tali 30 LB. Kadar yang bersesuaian adalah 15 hingga 30% daripada maksimum rating pada rod. Maksudnya, korang jangan kira 15 ataupun 30% tu daripada kekuatan tali, tapi kira pada maksimum rating pada rod. Sebab kita nak kurangkan daya tekanan. Kita tak nak streskan kita punya tali dan juga kita punya rod. Kita nak bagi sama rata. Kita nak kurangkan beban pada tali supaya tali tak putus. Kita nak kurangkan beban pada rod supaya tak menyebabkan rod patah. Secara asasnya macam gitulah kadar yang bersesuaian untuk kita set drag. Tapi macam mana pula cara nak check drag? Ada 3 cara yang korang boleh praktikkan untuk check ataupun test drag yang korang kunci. Yang pertama adalah menggunakan drag checker. Korang boleh beli drag checker secara online ataupun di kedai-kedai pancing. Tapi harganya adalah mahal dan agak tidak berbaloi untuk dibeli. Melainkan memang korang dah tak tahu nak buat apa dengan duit korang. Belilah.
Cara yang kedua adalah menggunakan digital scale. Digital scale ni harga dia murah je, tetapi dia tidak accurate. Sebab digital scale yang murah-murah ni, dia lambat lock bacaan terakhir tu. Cara yang ketiga dan yang paling abang sarankan untuk korang adalah menggunakan spring scale. Okay? Sebab spring scale ni sekali kita tarik, dia akan lock bacaan tu. Maximum reading tu, dia akan terus tanda kat situ. Jadi dia hampir-hampir accurate. Ini adalah cara mudah untuk korang test drag. Korang buatkan loop pada hujung tali. Kemudian masukkan digital scale. On-kan. Perhatikan nombor dan tarik. So korang boleh nampak. Tapi tak accurate. Plus minus je Cara yang sebetulnya adalah korang kena ambil rod. Pasangkan reel pada rod. Kemudian rod ni hendaklah dipacak atau didirikan pada angle 45 degree ke 80 degree. Kalau ada rod holder lebih baik. Kemudian masukkan tali ke dalam guide sampai ujung. Korang buatkan loop. Kemudian korang tarik dan tengok bacaan pada weighing scale. Sama ada digital weighing scale ataupun spring scale. Kita buat test ni bukan selalu. Biasanya untuk permulaan. Untuk kita dapatkan feel kadar drag yang bersesuaian tu. Korang dapat rasa. Lama kelamaan korang akan biasa dan boleh kunci drag yang bersesuaian tanpa perlukan weighing scale lagi. Kalau korang perasan, dalam video-video Ajak Azmi, korang boleh nampak dia selalu tarik drag. Kunci, tarik. Itu untuk mendapatkan feel. Bila kita dah dapat rasa kadar tali keluar tu, kita boleh agak plus minus drag tu berapa. Itu sebabnya kami selalu buat macam itu. Kami akan tarik, kunci drag, tarik sampai dapat feel yang betul-betul kami rasa ngam. Jadi itulah sedikit perkongsian abang untuk minggu ni. Abang harap ianya dapat membantu terutamanya kepada adik-adik dan kawan-kawan yang baru belajar memancing, yang baru belajar mengenali bait caster, yang baru belajar pasal casting. Lepas tengok video ni, jangan lupa like dan komen macam biasa. Dan kepada yang baru pertama kali sampai dekat channel ni, abang jemput untuk korang tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notification video-video terbaru akan datang. Korang juga boleh follow abang dekat Instagram dan juga boleh like dan follow page abang dekat Facebook. Sebarkan kalau korang rasa video ni bermanfaat untuk orang lain. Jadi, until next video. Assalamualaikum. Ciao.